Dalam Sahih Al-Bukhari 7084, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahawa selepas zaman kejahatan yang tersembunyi, di mana aliran-aliran sesat bermunculan, akan datang pula zaman di mana sesetengah pendakwah akan mengajak manusia memasuki Jahannam. Ini bermakna setelah lengkap 72 cabang firqah terpesong yang disebut oleh baginda melalui Sunan Ibnu Majah 3992, akan datang pula zaman di mana ajaran-ajaran mereka yang berindukkan 6 ibunya, yakni Rafidah, Haruriyah, Jahmiyah, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabriyah akan disebarkan secara terbuka dan meluas. Fasa itu mungkin sudah lama tiba. Barangkali juga kita di kemuncaknya. Hari ini, di media sosial, tanpa sebarang tapisan akidah, sesiapa sahaja boleh menjadi pendakwah, menyebarkan apa-apa sahaja jenis ajarannya. Umat terdedah kepada bahaya. Malahan, lebih merisaukan lagi apabila melalui Musnad Asy-Syamiyyin 588 itu, kita mempelajari bahawa mereka bukan sahaja boleh bersikap melampaui batas, sanggup berbohong, dan jahil terhadap Al-Quran dan hadis, bahkan bisa melakukan perkara yang sama terhadap mazhab-mazhab Ahlu Sunnah dengan berpura-pura menjadi sebahagian daripada salah satu mazhab itu. Apabila kerosakan yang mereka bawa itu telah sekian lama tertanam dalam pemikiran masyarakat, ketika datangnya usaha pembetulan, ia akan ditolak dan disanggah kerana kerosakan yang mereka mulai itu sudah dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Itulah realiti menyedihkan yang disebut oleh baginda dalam Sahih At-Targhib 111. Oleh sebab itulah baginda dalam Al-Muwatta 1661 mengingatkan pengikutnya agar berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, supaya berupaya untuk membezakan antara kaca dan permata. Perlu diingat bahawa golongan pendakwah yang menyeru manusia ke neraka itu terbahagi kepada 2 jenis, seruan ke neraka sementara dan seruan ke neraka kekal. Tiada kerosakan akidah yang lebih menakutkan daripada kemusnahan tauhid. Dan masalah sama yang menimpa umat-umat terdahulu dan sebahagian umat ini adalah sikap melampau dalam mencintai orang-orang yang soleh. Mereka itu, dalam Sahih Al-Bukhari 3873, dikatakan oleh Rasulullah SAW akan dibangkitkan sebagai makhluk-makhluk terburuk pada hari kebangkitan kelak. Modus operandi mereka termasuklah beribadah di kubur-kubur orang soleh, berdoa kepada mereka, dan meminta pertolongan daripada roh-roh yang didakwa dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kejahilan ini bermula sejak masa Nabi Nuh alaihi wassalam lagi, seperti mana keterangan ayat 23 surah Nuh, dan ia adalah tipu helah dan misi iblis yang paling utama. Tidak kira sama ada seseorang itu lahir sebagai Muslim atau amalnya setinggi gunung sekalipun. Tetapi jika dia mati dalam keadaan syirik akbar sebegitu, segala amalnya akan diperlihatkan sebelum hilang menjadi debu berterbangan, seperti mana keterangan ayat 23 surah Al-Furqan. Kemudian, dia akan menderita di dalam Jahannam selama-lamanya, kerana sebagaimana firman Allah pada ayat 48 surah An-Nisa, dia tidak akan sesekali mengampunkan dosa menyekutukannya. Jadi bagaimana pendakwah begitu boleh wujud? Selain ayat 2 hingga 3, surah Al-Insan pada awal perbincangan ini, jawapannya turut terdapat pada ayat 76 surah Az-Zukhruf. Ia adalah pilihan diri mereka sendiri. Jauhnya masyarakat daripada memahami isi Al-Quran dan mendengari As-Sunnah, tidak mengenali akidah sebenar 4 mazhab utama, dan menjadikan agama sekadar warisan, mahupun ikut-ikutan adalah antara punca sesetengahnya terpedaya. Amatlah penting untuk kita mengutamakan ilmu daripada ulama berbanding penceramah. Ini kerana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melalui Az-Zuhd wal Raqa'iq 801 berkata bahawa
Kita akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama besar Islam, tidak kira yang terdahulu mahupun pada zaman kita. Namun apabila umat mula mengambil ilmu daripada ilmuwan yang tidak faqih, itulah saatnya kita sedang menuju kemusnahan. Pertambahan khutbah jahiliyah dan kekurangan sarjana sebenar akan hanya merealisasikan hadis-hadis fitan lain seperti Sahih Al-Bukhari 100, di mana orang ramai melantik orang-orang jahil sebagai sumber rujukan ilmu agama mereka. Di zaman fitnah merata-rata ini, berhati-hatilah memilih daripada siapa kita mengambil ilmu. Ulama semakin dibawa pergi. Kenalilah dan ambillah ilmu daripada mereka selagi masih ada yang tersisa. Hidup ini ujian. Berusahalah untuk menjawabnya dengan tepat. Kalian sedang hidup pada zaman di mana banyaknya mereka yang memiliki kefahaman dalam agama, tetapi sedikit yang berceramah, dan sedikit agamawan yang meminta-minta, tetapi banyak masyarakat yang memberi. Pada masa ini, amal berjaya mengawal kehendak nafsu. Akan datang suatu zaman selepas kalian di mana sedikitnya mereka yang memiliki kefahaman dalam agama, sebaliknya banyak pula yang berceramah, dan ramai agamawan yang meminta-minta, tetapi sedikit masyarakat yang memberi. Pada masa itu, amal telah pun dikawal oleh nafsu. Ketahuilah bahawa di akhir zaman nanti, petunjuk yang benar itu jauh lebih baik daripada sesetengah amalan.